Mati Allah sekalian, kita kembali menyambung ceramah pada malam ini. Walaupun berdasarkan peraturan kita dikendaki berhenti ketika masuknya solat isyak, tapi mohon izinlah daripada jemaah untuk kita anjakkan sedikit masa. Ini atas keizinan qaryah juga ya. Kalau ada yang rasa tak selesa, tak ada masalah, boleh teruslah semayang. Tapi kalau setuju ramai, kita anjakkan sikit waktu solat kita. Dan kita beri laluan kepada azan, sebab azan ini, sebab banyak masjid surau sekarang ni dah 1 PL pula dah. Bila panggil penceramah tanya azan isyak, tak apa ustaz, langgar je. Mana boleh langgar? Azan ini syiar, ini tanda sini ada orang Islam. Itu macam dalam peperangan, macam orang pacak bendera, mengatakan sini ada orang Islam. Apatah lagi azan ni barakah. Nabi pernah sebut, idza nudiya lis-salati adbara syaitan wa lahu duratun. Bila azan dikumandangkan, kata Abu Hurairah, Nabi cerita, syaitan lari, bukan lari bertempiaran biasa-biasa, duratun. Apa makna durat? Minta maaf, bahasa kasarnya terkentut-kentut. Durat punya takut pop sambil lari tu pop macam bunyi motor Honda Kat 70 pop punyalah dia takut. Hatta la yasma' ta'zin, dia akan lari sampai tempat di mana tak dengar azan itu. Mana contoh tadi Bilal azan, saya ingat sampai Petron boleh dengar, atas lagi pun boleh dengar. Memang syaitan kata hantu punya surau, dia azan aku dah tak ada tempat. Sana ada pula surau lain. Aduh, pom. Dia dalam qaryah kita, mukim kita, esok dia mak lah, dia kata korang jangan pergi situ lah. Tak ada tempat nak lari. Oh, semua azan, lari sini azan. Biar padan muka syaitan. Fa iza qada nida aqbala hatta iza sawa bis salati adbara. Dan bila azan dah selesai, dia datang balik ke tempat kita. Kemudian apabila dengar qomat, dia lari lagi. Dia tak boleh dengar. Jadi bayangkan kalau 5 kali sehari kita azan, tak ada can lah dia. Tapi nak buat macam mana? Habis main isyak, tak ada dah azan subuh. Sebab tu malam banyak orang buat perangai hantu itu ini, sebab dia banyak ruang. Betul kena azan lah ya. Sebab saya dipahamkan ada setengah penceramah merajuk kalau azan. Takkan azan nak merajuk juga. Dia tengah ceramah, datang JK ulur ketah, mohon berhenti, surat saman lah, mohon berhenti lalu azan. Dia terus tutup kitab balik. Dia kata tak nak dengar saya ceramah, sudah lah. La ilah Allah, tisunya hati. Dah tahu tisunya kan jadi penceramah ni kena entang siang malam. Kalau nak puji jadi artis. Ini contoh sajalah ya. Balik kepada cerita kita tadi, mengapakah Nabi begitu khawatir dengan riak dan juga sum'ah? Sebab orang ni dia jual agama, dia gunakan ibadat untuk dipuji. Baik itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut terang saja, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Allah Ta'ala panggil orang yang menipu aku ni munafik ya. Sesungguhnya orang munafik itu nak tipu aku balas tipuan mereka, kata Allah Ta'ala. Kenapa gitu? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka ni bila semayang berdiri malas. Dia malas bangun tu, Allah nak cabut habis tulang belulang ni. Tapi mereka semayang tu yuraunan nas, hanya nak riak saja, nak tunjuk bahawa dia ni semayang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka masa semayang tak ingat langsung pada aku. Dia duk tanya, agak orang puji dah aku, nampak khusyuk ni, nampak kemah dah tangan ni. Dia sibuk orang tengok ke tak. Ni mungkin tak berlaku di surau, berlaku di rumah pak mentua misalnya. Dia nak suruh pak mentua dia bagi markah tinggi. Menantu bagus dapat hibah tanah sekeping. Dia pun semayang rakaat pertama surah Yasin. Ini awak nak semayang untuk siapa? Allah Ta'ala paling pantang orang menipu. Yukhadi'unallah wa khadi'uhum. Mu nak tipu aku balas tipuanmu. Tuhan paling tak suka bila orang tipu dia. Contoh semayang patut untuk Allah. Kan solli fardhu insya-Allah lillahi ta'ala, sebut dah lillah. Mu tipu, mu semayang sebab pak mentua duduk belakang.
Nak nampak mula menantu hak paling best banding hantu-hantu yang lain ni. Benda saingan ramai beras-beras yang lain. Nak tunjuk awak yang paling sekolah agama sikit pandai jadi imam. Awak tipu. Awak kata semayang lain kali. Usalli fardhu al-mahmud kata li pok mentua. Selesai masalah. Engkau sebut nama aku, engkau semayang sebab pok mentua. Oh, Tuhan paling benci orang menipu dia. Sedekah, saya sedekah ni ikhlas lillahi ta'ala. Padahal nak masuk Facebook contoh, bukan tak boleh masuk, boleh. Tapi menipu tu Tuhan tak suka. Mu pergi haji bukan kan nak tunjuk mu pak haji, mu ada duit pergi haji. Bukan kerana nak ibadat tapi cari pujian. Dia tipu ni siapa-siapa pun marah. Puan-puan kalau suami tipu marah. Kata dah berhenti isap rokok, isap semula. Habis baju bau macam-macam rokok bau asap. Jangan menipu, cakap je lah. Payah nak berhenti. Cakap, jangan menipu. Tuan-tuan ada girlfriend, ngaku je sekarang. Abang ada girlfriend. Jangan menipu. Kan dia bersih kereta, jumpa kasut orang perempuan kat belakang. Dah tak boleh nak jawab. Cakap, abang ada girlfriend sebenarnya. Cakap tu terang. Kalau berani lah. Tak berani, tak payahlah. Ikut je lah Jamil bin Abu tu. Kejap tampal sini, kejap tampal sini. Lantak jadi Jamil bin Abu. Isteri pun angin kalau kita menipu dia. Rakyat, kalau yang Muhammad pemimpin menipu, dia pun marah. Janji dapat, tak dapat, patut tak dapat. Menipu ni siapa tak suka? Semua tak suka. Maka Allah Ta'ala pun yang jadi marah sangat kepada orang riak ni. Sebab mu menipu. Lain kali sebut je lah dalam niat semayang kerana orang. Cakap terang-terang je. Baik tu, para ulama' mengatakan bahawa orang yang riak dan sum'ah, dia akan dapat beberapa malapetaka di hari akhirat. Di dunia dia dapat pujian. Follower dia ramai. 4 juta pengikut dia. Puji siang malam. Asyik ulu jari ibu dia. Terbaik. Semua puji dia. Ni buat live kan? Kan rekod ni live. Awak tengok berapa jari puji. Ni semua merosok kan. Jangan puji-puji. Kan dah terang. Itu malaikat langgar tu. Ceramah jangan puji-puji lah. Buat biasa. Terima kasih sudah lah. Terbaik ustaz. Terbaik. Nak. Awak puji kita ucap terima kasih. Tapi merosokkan kita. Kerana pujian membunuh berbanding teguran. Orang tegur, orang kritik, itu jauh lebih baik. Contoh kita ceramah. Orang puji, orang kan dah suka semua benda dipujinya. Terbaik ustaz, terbaik. Punchline bagus ustaz. Ada punchline, ingat Mah Raja Lawak. Ini bagus. Bila nak ada penambahbaikan? Tapi kalau datang satu orang tegur, ustaz minta maaf hadis tadi saya rasa ustaz ada salah baris sikit. Oh, jadi kita berhati-hati. Jadi bila nak lain kali tu study lah sikit. Jangan awak baca hadis aukamakol, semua hadis aukamakol. Jadi orang tu jadi prepare. Dia jadi buat homework. Kita jadi berhati-hati sebab menerima teguran. Tapi kalau dipuji, terangkatlah punggung jalan begini. Jalan tonggik jalan. Puji di semua orang. Jangan, pujian membunuh. Baik tu saya nak omong pesan, orang kalau puji kau beria sangat, ambil pasir, tabur atas kepala dia. Kan Nabi suruh tabur pasir atas kepala orang kuat muji sangat. Dia lambung kita, cium tangan sampai siku. Ini puji apa? Awak boleh merosakkan kita. Pujian boleh membunuh. Baik tu di hari kiamat, pertama kata ulama, orang yang riak ini berdasarkan hadis qudsi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala tak sudi pandang pun pada orang yang riak atas dunia. Pandang pun tak sudi. Tuhan halau kan. Dalam satu hadis qudsi kata Abu Hurairah, Allah berfirman, Ana aghna syuraka anis syirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku adalah sekutu yang tak perlu pada sekutu. Siapa yang buat satu amalan dengan menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, kerana pok mentua, kerana isteri. Ada orang semayang takut bini. Ada bini dia marah. Pom. Abang muka lu macam ustaz janggut panjang sampai subuh dah. Semayang jugalah. Dia semayang kerana isteri dia ada. Ni contoh sajalah. Ada orang semayang sebab menunjuk depan anak-anak. Tak boleh. Ibadat juga kena Tuhan. Siapa lakukan amalan dengan menyekutukan aku dengan sesuatu, aku akan tinggalkan dia duduk dengan sekutu-sekutu dia. Hadis riwayat Imam Muslim.
Mengapakah Allah Ta'ala akan mengarahkan orang-orang riak supaya berambus, halau daripada pandangan Allah dan duduk dekat sekutu-sekutu dia? Ada satu hadis daripada Abu Sa'ad bin Abu Fadlalah Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Idza jama'a Allahu al-awwalina wal akhirina yaumal qiyamah la yaumin la raiba fihi nada munadin." Bila berlakunya hari kiamat nanti, akan ada satu pengumuman, announcement akan dibuat, nada munadin, akan ada satu announcement, man kana asyraka fi amilahu lillah, siapa yang buat syirik, di mana ibadatnya itu dia buat selain kerana Allah, falyatlub sawabahu min indi ghairillah, maka kita minta sila keluar daripada perbarisan, cari orang yang awak sibuk nak dapatkan hormat dulu, jumpa dengan dia, falyatlub sawabahu min indi ghairillah, minta pahala dengan dia. Jangan minta dengan Allah, minta dengan awak semayang sebab tunjuk depan pak mentua, awak pergi jumpa pak mentua awak, suruh dia bagi pahala. Awak semayang nak tunjuk dekat bos dekat office bahawa awak pekerja yang paling bagus sekali jaga surau, awak jumpa bos awak minta pahala dengan dia. Fa innallaha aghna syuraka 'anil syirki, sebab Allah Taala ini tidak memerlukan pada sekutu. Awak semayang kerana girlfriend, awak pergi cari girlfriend awak. Awak semayang kerana follower awak yang ramai dalam Facebook, awak carilah follower awak seorang-seorang yang hari-hari hulu jari terbaik. Awak cari minta pahala dengan dia. Jangan cari aku. Seolah-olah begitu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah suruh kita collect segala pahala dan poin dengan orang yang kita nak tunjukkan sangat ibadat kita dulu. Oh, ini berbahaya ni, kita takut tu. Lepas tu sekali lagi, pujian boleh membunuh. Pujian boleh membunuh. Boleh buat live, tutup komen lah. Tutup komen, biar tak tahu benda orang komen. Biar lantak orang puji ke, ngutuk ke. Ceramah luruh begitu ya. Yang kedua, orang yang riak ni kata ulama berdasarkan hadis, Allah akan dedahkan aibnya pada hari kiamat. Man sam'a sam'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi. Siapa yang hidup di dunia suka sum'ah, Allah akan dengarkan kejahatan dia di hari akhirat. Siapa yang suka riak, Allah akan pamerkan kejahatannya pada hari kiamat. Hadis Bukhari. Apa makna hadis ni? Kata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, diambil pendapat daripada Imam Al-Khattabi ni dalam kitab Fathul Bari, mengatakan siapa yang niatnya tidak ikhlas beramal, nanti di padang mahsyar Allah buka aib dia. Tuhan cerita apa sebenarnya tujuan dia beribadah. Sebab selama ni kita ingat dia berceramah, dia bersedekah, tolong orang miskin, buat rumah orang susah apa semua, dia ikhlas kerana nak menolong. Tapi nanti Allah buka fail yang sebenar. Mamat ni menipu. Dia buat ni nak dapat follower yang ramai. Dia buat begini sebab nak suruh orang respect dia. Allah dedahkan semua. Malu, berkeping-keping jatuh muka ni, malu punya pasal. Awak dulu orang hormat, pakai pios siang malam pagi. Ni contoh. Rupa nak menunjuk, nak dapat pujian daripada orang, itu masalah. Nak dapat pujian. Kita nak semayang ke, pakai kopiah ke, nak tolong orang ke, bantu orang miskin, silakan. Tapi jangan niat nak dapat puji-pujian. Nak dapat, oh terbaik ustaz, terbaik boh, bege boh, terbaik boh. Itu pun hanya tak boleh. Tutuplah komen tu. Tak payah baca pun. Kita buat, awak nak puji, awak nak kutuk, dia awak punya pasal. Sebab itu tuan-tuan, semua ibadat Allah perintah pada kita mesti buat ikhlas. Ikhlas tu maknanya buat kerana dia lah. Buat kerana dia. Sebab itu susah. Hatta kita kadang declare satu tu ikhlas, belum tentu ikhlas. Buat sambung surat, sumbangan ikhlas, boleh tulis, ikhlas tak dapat. Ikhlas ni, kata As-Susi rahimahullah, seorang ulama, kata dia al-ikhlas faqad ru'yatul ikhlas. Ikhlas akan hilang kalau seorang tu merasa dia ikhlas. Kita beri ikhlas dah aku ni, tak ikhlas. Fa imman syahada fil ikhlasihi al-ikhlas, kerana siapa yang melihat dia sudah ikhlas ketika dia merasakan dia ikhlas, faqahtaja ikhlasuhu ila ikhlas, maka keikhlasan dia itu memerlukan kepada satu lagi ikhlas. Pening kepala kita lah. Ni kitab Tazkiyatun Nufus. Dia orang ikhlas ni, dia memberi tanpa merasakan tu ikhlas. Macam mana nak mengata? Ginilah. Dalam Quran, tuan-tuan kenal dengan surah Al-Ikhlas, iaitu Qul huwallahu ahad. Cuba cari perkataan ikhlas dalam surah Al-Ikhlas. Tak ada. Sampai begitu Tuhan simbolikkan.
Perkataan ikhlas pun tak ada dalam Qul Huwallahu Ahad. Sedangkan Quran, nama surah dengan ayat mesti ada kena-mengena. Surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun dan begitu seterusnya. Surah Sejadah ada sejadahnya, perkataan sejadahnya. Tapi surah Al-Ikhlas tak ada perkataan ikhlas. Tuhan nak suruh simpan je ikhlas. Habis ustaz, macam mana saya nak sedekah dalam keadaan ikhlas? Beginilah. Kita sedekah yang paling ikhlas, ni minta maaf, ni contoh mudah nak faham. Sedekah yang paling ikhlas adalah bila kita sedekah sama macam kita buang hajat di bilik air. Pergi ke tandar, buang hajat, bersih diri, keluar. Tak ada nak kendang, tak ada nak teringat, tak ada nak apa-apa. Peristiwa itu habis begitu saja. Tak ada nak direkodkan cerita dalam Facebook, tak ada. Tak ada, dia kosong gitu je. Dan tak ada mengenang. 2-3 hari mengenang. Tak ada. Dia itu ikhlas. Kan payah tu. Dia tak ada rasa. Tak tahu kok tuan-tuan sini lepas buang air, oh ikhlas buang air. Tak ada, kita rasa kosong. Kosong tu ikhlas. Kalau rasa aku ikhlas dah buang air, tak ikhlas. Keikhlasan itulah umpama contohnya. Memang tak ingat, tak mengenang, ngungkit jauh sekali, tak tahu kau ada orang buang air ngungkit. Dia tak ada, dia habis begitu ya, lantak engkau lah pergi ke mana. Sampai begitu. Itulah keikhlasan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, malapetaka orang yang riak ini adalah orang riak ni dia masuk neraka, diseret mukanya atas tanah. Dia malaikat tarik kaki, berjalan atas tanah tu dengan muka seret gitu. Dalam satu hadis panjang daripada Abu Hurairah, ni hadis ni moga-moga jadi iktibarlah untuk kita. Takut dengar hadis ini. Sebab 3 orang yang Nabi sebut dalam hadis ni, orang yang level tinggi-tinggi punya ibadat, tapi sayang dia tak jaga hati dia. Inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun istushhida. Orang pertama yang dipanggil oleh Allah, kata Nabi, untuk masuk mahkamah, untuk nak dibincangkan dia punya amalan macam-macam, adalah seorang yang mati syahid di jalan Allah. Dia mati syahid. Fa'utiya bihi fa'arrafu ni'amahu fa'arafaha. Dia tunjuk nikmat, beritahu ni apa, macam nak masuk syurga lah. Kita tunjukkan dia punya menu dia, menu package yang disediakan. Ni contoh, kita ada bilik ni, kita ada ni, cara nak guna switch remote control dia macam ni, macam ni. Okey tak? Dia punya spa punya apa semua, okay, suka ke tak? Sukalah orang ni, saya sukalah. Lepas tu Tuhan pun tanya, fama amilta fiha, kamu rasa kamu layak tak dapat ni semua? Layak lah. Sebab apa orang rasa layak dapat nikmat syurga? Qataltu fika hatta stushhidtu. Saya dulu berperang, berjuang bermati-matian, dan akhirnya saya mati syahid, berjuang kerana-Mu ya Allah. Dia berani dia cakap depan Tuhan. Apa respon Allah Ta'ala? Kazabta, mu menipu. Direct je tu sebut. Pelawak, menipu, bohong, penipu. Walakinnaka qatalta li'anna yuqala jari'un. Engkau dulu berperang supaya engkau dikatakan gagah berani. Yalah, dalam peperangan kadang-kadang bila berkecamuk musuh apa semua, ada orang dia pergi sampai berjumpa musuh tu bukan sebab kerana Allah. Dia nak tunjukkan dia keturunan hulu balang panglima pancung tak bertanya punya. Dia lupa nak betulkan niatnya, aku berjuang kerana Allah. Dia nak nanti kalau dia mati berikan penghormatan negara. Tembok 18 dah meriam, 18 dah meriam, macam-macam arak sekali. Siap pesan ke member, andai kata kami gugur semua, taburkan bunga di atas pusara. Contoh, kan tak nyanyi pula lagu tu kan. Mana dia mengharapkan orang memberikan kredit sikit kepada perjuangan dia. Jadi Allah Ta'ala kata, mu jangan jual nama aku, mu menipu. Mu nak dihormati, nak digelarkan sebagai pahlawan, nak dipanggil pendekar, hulu balang, berani, keturunan anak jantan sejati. Itu niat kau sebenarnya. Maka Allah Ta'ala pun menyatakan ketika itu, summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi
Panggil malaikat. Malaikat seret orang ni atas muka dia, ulqiya finnar, lempar dalam neraka. Maya, mati syahid. Kita mati takut nak cerita mati syahid apa? Orang mati syahid. Besar dah tu. Kedua Nabi kata wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran. Golongan kedua yang Allah panggil ustaz. Sebab itu jangan mudah sangat teruja nak jadi ustaz. Jadi ustaz lebih cepat masuk neraka kalau tak kena gaya. Nabi sebut orang yang kedua akan dipanggil adalah ta'allamal ilma, orang yang menuntut ilmu, wa 'allamahu, dan dia mengajar ilmu tu kepada orang, wa qara'al Quran, dan orang yang pandai baca Quran. Ustaz lah. Ustaz. Tuhan panggil, tunjuk nikmat. Awak rasa layak dapat nikmat ni. Fama amilta fiha. Kamu amalan apa yang kamu rasa kamu layak masuk? Dengan confident yang geng-geng ustaz ni jawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Quran. Kami layak sebab dulu kami mengaji di Mesir, di Jordan, di Madinah, macam-macam. Kami belajar kerana Engkau ya Allah. Kami balik ke Malaysia, kami mengajar ke surau, ke masjid, macam-macam lah kami mengajar untuk menyedarkan masyarakat. Kami buat kerana Engkau ya Allah. Dan begitu juga kami membaca Quran kerana Engkau ya Allah. Apa jawab Allah Ta'ala? Kazzabta, mu menipu. Mu jangan menipu. Walakinnaka ta'allamta ilma liyuqal alimun. Mu dulu belajar sebab nak diberi pujian sebagai orang alim. Ada masters, ada PhD, ada diploma, double degree, balik overseas. Kalau kita di Malaysia ni mungkin, kalau orang belajar luar negara, negara-negara lain, kalau dia belajar di universiti apa, tulis pada nama dia. Macam kan penceramah daripada Indonesia kan, tuan perasan belakang ada LCMA apa. Siap tulis. Mudah-mudahan Allah pelihara niat masing-masing. LC tu lulusan Cairo. Dia nak tunjuk dia Arab punya cetakan, produk daripada Universiti Arab. Mana kalau belajar lokal, tak boleh pakai lah LC. Dia biasa-biasa gitu. Silakan, tak ada masalah. Mungkin situasi berbeza dengan kita di sini. Tapi kalau tak dijaga, itu yang paling kita takut. Nak menunjukkan kau alim. Itu yang Tuhan beritahu. Kau belajar dulu nak menunjukkan kau alim. Wa qara'tal Quran liqal huwa qari. Dan kau pandai baca Quran, bukan kau baca kerana aku, kerana kau mau dipuji sebagai pembaca Quran. Dia betulan qari, bacaan sedap. Ya Allah, pegang kepala, telinga habis pegang, punya sedap baca. Urat leher besar ni baca. Tak ada masalah. Tapi di hujung, Sadaqallahul Azim. Okey tak baca? Bagus ni rasa. Tapi kalau niat kita berlagu semayang tu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nak suruh jemaah ingat Mekah, tiru baca sudah sikit supaya ingat duk Mekah sedih. Itu niat kita. Ataupun baca mendayu-dayu, ghairil maghdubi alaihim. Nak suruh orang insaf. Okey. Ini nak suruh Behma baca insaf saya semayang. Ya ke? Ya ke? Esok kita buat lagi ya. Ini masalah. Ini masalah. Ini masalah. Ni ustaz-ustaz tengok marah pula. Bukan ni banyak golongan kau melintangkan tentang ustaz. Apa? Bukan kamu yang cakap. Nabi guna ayat itu. Nabi kata fa'utiya wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran. Orang yang belajar ilmu, dia mengajar ilmu dan dia baca Quran. Takkan kerja engineer pula. Kerja menteri kerja tu. Dah, ustaz hati-hati. Hati-hati. Niat jangan dapat pujian. Baca Quran ambil upah lain. Jadi imam ada gaji, itu bukan kira tak ikhlas. Dah, ikhlas tak ada kena mengena dengan mengambil upah ataupun gaji, tak ada kena mengena. Dia riak, takbur, somah apa semua ni, niat nak pujian. Dia nak orang respect dia. Ini yang pantang dalam agama. Golongan ketiga Nabi sebut yang akan ngadak Allah, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa atahu min asnafil mal kullihi
Orang yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki dan harta yang melimpah ruah. Allah Ta'ala beri tunjuk pada dia, awak rasa layak dapat ni. Dapat ya Allah. Apa yang awak telah amalkan dulu? Ma taraktu min sabili tuhibbu ayyunfaqu fiha ila anfaqtu fiha laka. Saya rasa saya layak Tuhan sebab dulu saya hari-hari sedekah. Hari-hari tolong orang. Bina rumah ibu tunggal, nak yatim, nak harap majlis agama, pemalas semua. Kena isi borang lah, itu ini, lembab tu majlis agama. Saya sekejap je uruskan, terus dapat rumah baru. Contoh. Lembab sangat saya buat, tapi saya buat tu semua kerana Engkau ya Allah, tak ada niat yang lain. Apa Allah Ta'ala jawab? Pelawak. Kazabta, mu menipu. Mu buat tu dulu, walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawadun. Kamu buat dulu nak menunjukkan kamu ni dermawan, murah hati, orang yang nak membantu gelandangan, orang-orang susah. Awak nak menunjukkan awak orang baik. Mu bukan buat kerana aku. Malaikat pegang kaki dia, seret masuk dalam neraka, campakkan. Summa ulqiya finnar, campakkan dalam neraka. Ini hadis riwayat Imam Muslim dan juga An-Nasa'i. Hadis ini tuan-tuan sekalian, kita kena ambil keinsafan bahawa kehidupan kita ini kita penat beramal ibadah. Tuan-tuan yang duduk di kondominium ini, nak turun ke surau ni memerlukan usaha yang bukan sedikit. Naik lift, turun lift ni pula mesti SOP lift tak boleh ramai, susah tu. 4 orang saja. Kalau lift rosakkan tangga pula, ada masa kad pula tak boleh baca, kena panggil jaga, banyak cerita. Tapi kita berjaya buat, alhamdulillah. Jangan dirosakkan usaha tu dengan rasa action pula. Masuk lift, kita pakai telekong, pakai kepiah. Masuk orang lain dengan seluar pendek, berubah main basikal, seluar ketat lagi misalnya. Kita pun pandang, astagfirullahaladzim, apa nak jadi bangsa kita. Yang cakap, awak orang kenal surah sehari 2. Takkan cakap gitu. Tegur je, Assalamualaikum, salam, main basikal. Jauh mana hari ni? Mana kayuh mana? Mesra. Orang, geng surah borok kita. Kita hura-hura je. Janganlah mengorak tu gatal pula gayaan. Gatal betul Pak Haji ni. Jangan sombong. Sebab itu hati ni yang paling baik. Sebab tu faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surah Al-Kahfi ayat 110. Siapa nak jumpa dengan aku hari kiamat, Allah Ta'ala buka offer. Siapa nak jumpa dengan aku nanti, hendaklah dia buat amal soleh. Jangan sekutukan niat dia dengan sesuatu pun. Nanti dia boleh jumpa aku, kata Allah Ta'ala. Sebab nilai amal kita di sisi Allah bukan diukur berapa banyak, berapa besar. Tapi Allah ukur siapa yang paling ikhlas sekali. Jomlah kita jaga hati kita supaya jangan riak dan juga sum'ah. Cuma sebagai yang terakhir, saya ingat kita orang surau ni, kita tak adalah riak sangat, beria-berianya. Tapi kita orang surau, orang baik-baik ni, kita selalu terjebak dengan riak yang terselubung, riak yang tak perasan. Yang ni yang paling kita takut sekali. Sebab itu kata Yusuf bin Husin Ar-Razi rahimahullah, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Benda yang paling susah dalam dunia adalah ikhlas. Kata dia, wa kam ajtahidu fi isqatir riya an qalbi wa ka'annahu yanbutu fihi ala launin akhar. Ada hari kita tepih riak ini, tapi esok dia datang pula kot cara lain. Dia sentiasa datang. Jadi kita yang paling takut riak tersembunyi. Apa contoh riak tersembunyi? Ni saya ringkas-ringkas sajalah. Cuma peringatan, apa yang kita bincang malam ni, tuan-tuan jangan bayangkan orang. Saya sebut ustaz ke apa, tuan-tuan tu bayangkan ustaz itulah orang ni. Jangan. Kita mengaji ni bayang diri sendiri je. Apa juga contoh? Akulah tu. Aku. Jangan bayangkan orang. Selama mana belajar bayangkan orang tak baik sampai bila-bila. Tapi kalau dengar, aku dah tu. Boleh jadi baik. Apa riak tersembunyi? Yang bayang orang, bayang diri sendiri. Pertama, riak yang tersembunyi, orang yang ceritakan keburukan orang lain sebab nak up diri dia. Itu riak tersembunyi.
Dia tak terus tegak-tegak cerita. Oh, saya, adik-beradik saya tolong semua. Adik-beradik saya tak ada nak susah-susah. Saya rumah di kampung tu memang kita buat, saya bagi. Adik saya bagi duit. Itu riak terang-terang. Tapi riak sembunyi ni macam mana ayat dia? Saya heran orang payah betul menolong adik-beradik ni. Abang kerja Kuala Lumpur, pangkat besar. Adik dia duduk kampung, minta rumah murah pun tak dapat. Apa salah tolong? Saya kat kampung, adik-adik saya kita bagi semua. Maknanya dia memburukkan orang untuk mengangkat diri dia. Di sini kata ulama, dia dapat dua kesalahan besar. Pertama ghibah, yang kedua riak. Apa makna ghibah? Memburukkan orang. Dia tuduh, dia mengata orang ni kedekut, orang ni kedekut, orang ni kedekut. Saya orang datang, saya beri je. Berapa ada kita beri, langsung lah kira sangat. Ini kedekut, dia rentang orang. Tapi nak kata dia, habis ustaz tak boleh cerita ke kita sedekah? Tak boleh. Habis kalau nak cerita, boleh. Hati awak kena kuat. Kalau hati ada sikit nak show off, nawai to show off, berhenti je lah. Esok masuk neraka seret kepala. Tak berbaloi. Duit habis, campak neraka. Tak show. Habis tak boleh cerita? Boleh. Sedekah, boleh cerita dan boleh tak diceritakan. Pilihan ada dua. Boleh cerita dan boleh tak cerita. Artinya, kalau rasa hati tak kuat, jangan cerita. Kalau rasa hati kuat, sebab dah biasa sedekah tiap-tiap minggu, cerita. Tak apa, dia dah tak. Macam orang naik masjid, first time naik masjid, action. Walaupun kereta second hand je. Gia gini ha, masjid Batman, suka buka tingkap, lambai semua orang. Seminggu pertama naik masjid, action lah. Tapi kalau 5 tahun pakai ada action, tak ada lah. Dia dah biasa. Geng. Dia dah biasa dah. Jadi jangan cerita. Kalau nak cerita, banding dengan Afrika ke gitu-gitulah. Di Afrika, orang tu tolong adik dia. Biar adik dia berjaya sampai belajar ke Menara Gading. Abang dia tolong. Ini cerita di Afrika. Sebenarnya dia tak cerita ke orang. Ini dok saya, cucu saya, anania, kesayaan, keakuan. Semua saya, anak saya, cucu saya, isteri saya. Dia ni ceramah ke dia cerita biar datang hidup dia? Semua cerita keluarga dia je. Sempurna benar keluarga dia. Jangan riak. Yang kedua, mungkin ada orang kata, habis ustaz, yang orang jual dalam gosok tu dia hentam produk orang, mengata produk dia bagus, riak ke tak? Oh, ni periuk tak bagus, periuk ni masuk lambat sangat. Ni periuk kami paling cepat sekali, tuan-tuan beli sekarang cepat. Call sekarang 160 sudah terjual. Beli sekarang. Salah tak jual burukkan produk orang, itu hukum lain. Tapi itu tak dikira riak. Sebab riak ni hanya khusus untuk ibadat saja. Semayang, bang, puasa, sedekah dan berbagai lagi. Yang kedua, orang yang bercerita tentang betapa banyak nikmat dia dapat kebelakangan ini, sebagai seolah-olah nak menunjukkan dia dapat ini kerana dia telah mencapai tahap insan bertakwa dan saleh. Itu juga hati-hati. Cerita dapat nikmat bagus, tapi sebabkan Allah janji, siapa yang bertakwa aku beri rezeki dari sumber yang dia tak sangka. Dia pun cerita, saya ustaz masa PKP parak niaga payah, tapi saya buat sembahyang duha hari-hari. Hari-hari saya sembahyang doa pada Allah, gini. Alhamdulillah, rezeki datang ni sampai tak boleh, tempahan ni tak boleh nak terima dah. Hati-hati, mungkin itu sharing, tetapi awak nak menunjukkan awak dah sampai makam takwa. Itu Allah berikan rezeki. Jangan, hati-hati. Kalau tak kuat, jangan cerita. Kalau hati kuat, boleh share. Baik diam saja. Baik itu orang yang mimpi jumpa Nabi, tak diizinkan bercerita pada orang. Mimpi jumpa Nabi, kan lebih baik didiamkan daripada bercerita. Apa sebab? Kalau kita tak kuat, orang tuduh kita ayah pen esok, berat menang ni. Naik ke langit dah ni. Baik tak payah cerita je lah, diam je. Yang ketiga, orang yang memuji ulama tertentu dan dia kata pula dia pernah belajar dengan ulama itu. Mana riaknya? Riak tersembunyi adalah ulama tu hebat, saya pun hebat jugalah. Syekh sekian-sekian ni, tuan-tuan, ilmu dia luar biasa. Masa dia di Mesir, dia berdebat dengan ulama ni.
Saya dan talaki dengan dia 3 tahun. Yang awak talaki tu diam sudahlah. Nak nunjuk apa? Nak nunjuk apa lah dengan tu itu. Jadi tuan-tuan semua jangan dahaka dengan saya, kerana saya belajar dengan dia. Come on. Riak tersembunyi. Awak pujilah guru tu. Puji Imam Syafi'i ke apa, silakanlah. Tapi tak payahlah khabar saya dan belajar kan. Cerita buat apa? Sebab nak tunjuk, mungkin nak nyatakan kesyukuran, silakan. Kalau hati kuat. Kalau tak kuat, baik diam sajalah. Saya, dia tak cerita saya, dia cerita orang lain. Ada satu profesor hebat, Profesor Najib Al-Atas. Dia memang hebat pemikiran dia, dia banyak buat buku tentang ini. Saya dulu buat master dengan dia. Dia nak cerita apa sebenarnya? Dia nak kata dia lebih kurang lah dengan Najib Al-Atas tu. Jadi tuan-tuan semua jangan salah lawan lah saya ni. Tak payah debat dengan saya ni, buat penat je. Najib Al-Atas, saya lebih kurang. Riak tersembunyinya. Yang keempat, orang yang terlampau merendahkan diri supaya dipuji sebagai orang yang low profile dan tawaduk. Pun hati-hati juga. Jangan terlampau merendahkan diri. Merendah diri meninggikan mutu. Tak boleh. Dia tunjukkan dia ni konon tak minat dunia misalnya. Saya tak ada Instagram. Awak nak khabar apa? Awak nak tunjuk ke apa sebenarnya? Nak tunjuk saya ni ahli sufi? Tak boleh. Hati-hati. Saya tak ada Instagram sebab takut bini. Cerita lain. Bini saya garang. Tak boleh kata-kata telefon ni, dia cemburu. Tak apa, orang pun gelak je dekat. Ini Ana tak ada Instagram. Dunia Syekh. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk ahli sufi? Hati-hatilah, bukan tak boleh statement begitu. Saya tak ada WhatsApp. Nak khabar apa? Nak tanya saya ni dah jadi ahli tasawuf. Tak ada lah WhatsApp ni. Tak apalah nak kata tak ada WhatsApp, tapi macam kita ada WhatsApp ni macam masuk neraka semua. Tak boleh ke ada WhatsApp? Tolong gitu. Jangan. Itu riak tersembunyi. Kalau tak ada WhatsApp sebab pakai Nokia 3310 lah. Ana tak ada WhatsApp, kenapa? Telefon je ayam lah. Orang gelak lah. Tak adalah orang mengata sangat. Ini apa dia nak cerita? Yang kelima, orang yang menyatakan kegembiraan kerja-kerja agama, dakwah telah sampai sambutan yang bagus. Contoh surau. Ini hati-hati. Saya jaga masjid, tuan-tuan pun orang surau. Kita mulut nak kena jaga bila bercerita dengan masyarakat. Kita pun kata alhamdulillah sekarang ni ustaz, surau kita pun makin ramai orang lah. Majlis ilmu kita atur kelas. Ni sejak lantikan JK yang baru ni lah, baru nampak tu sikit. Dulu memang slow betul. Dulu dia orang, awak nak cakap apa? Awak riak dan awak kutuk pula orang. Kalau nak bersyukur, syukur je lah pada Allah. Alhamdulillah ustaz, surau kita ni semayang pun, walaupun PKP pun, InsyaAllah alhamdulillah lah, banyak penuh juga sampai ke belakang berkat semua usaha-usaha JK semua. Ini dok dia nak tunjuk. Sejak saya pegang ni adalah sikit berubah ustaz. Kalau hak dulu slow sangat. Awak ni kerja penat, allowance tak ada, kena kerat pula esok allowance. Masuk pula neraka kaki dulu tak padat. Tak baloi. Kalau masuk neraka sebab main perempuan, puas hati. Masuk neraka jadi pengusi surau, tak puas hati betul. Pak Haji masuk neraka juga. Ngapa Pak Haji masuk serik? Kadiam dia kata. Beriak. Jangan. Ataupun saya ceramah di sana, orang penuh macam lautan. Dulu situ orang tak dengar ceramah. Come on. Awak jaga boleh undang riak. Jangan begitu. Hati-hati, kalau hati tak kuat tak payah cerita lah. Tapi sekarang penceramah tak ada dah share, orang datang ramai. Memang orang tak ramai pun sekarang. Masjid surau tuan-tuan je berani buat ceramah begini. Orang tempat lain pun ada berani buat ceramah begini. SOP ketat kan. Yang keenam, orang yang riak tersembunyi ini, dia nak mengatakan dia ni, kalau orang lawan dia, orang tu dapat bala. Dia nak tunjuk dia ada karamah. Contoh, saya dulu ada satu surau dekat Kuala Lumpur nak panggil saya ceramah. Tiba-tiba 3 hari sebelum program dia batal. Lepas dia batal, pengurusi surau tu stroke. Main-main. Dia nak tunjukkan, dia mungkin nak cerita stroke pengurusi tu, tapi dapat stroke sebab batal ceramah dia. Tak boleh. Tu riak tersembunyi. Awak nak cerita awak tahap Tok Wali. Saya tuan-tuan ada satu negeri
Diharamkan saya ceramah negeri itu. Sekali turun banjir besar, padan muka, banjir semua. Lawan. Dia nak tunjuk dia ni Tok Wali. Jangan. Tuan-tuan sekalian, dalam dakwah, kalau orang tolak dakwah kita dan orang tu dapat musibah, kebetulan Nabi SAW pun dakwah dia ditolak. Tapi berapa orang yang musuh Nabi, yang tolak dakwah Nabi tu kena kanser? Tak ada. Bahkan yang dapat hidayat lagi ramai. Siapa tak kenal Abu Sufyan, Khalid Al-Walid, Ikramah bin Abi Jahal, Safwan bin Umayyah bin Khalaf, dan ramai lagi. Nabi nak ceramah tak beri. Tak ada pula jadi demam. Nabi kata, tengok tak bagi aku ceramah, kan dah demam padan muka. Tak. Nabi doa pula dapat hidayat. Jadi kalau nazir atau pengusi tak bagi awak ceramah, doa je lah taufik hidayah untuk dia. Ya Allah berilah taufik hidayah. Stroke kalau dia hamil, jangan. Ada ke begitu, itu riak tersembunyi itu. Dan yang terakhir ni contoh saja, jangan marah ya. Orang yang berpoligami dan mempamerkan poligaminya itu. Sudah tak boleh tunjuk ke orang. Boleh tunjuk, jangan sombong. Ada jenis orang, kita kenal budak baru jumpa kat tempat parkirnya. Waalaikumsalam, baru sampai. Ustaz lama ada sini? Baru pergi. Ustaz isteri berapa? Saya seorang. Seorangnya. Saya 3 Ustaz. Aku tanya dah. Ni apa dia memperkenalkan diri ni? Dia nak tunjukkan kita ni takut bini lah. Dia berani keturunan pendekar. 3 isteri. Nama Tok Dekor panggil orang. Jangan begitu. Poligami adalah ibadah. Maka mempamerkan ibadah tanpa jaga hati juga boleh masuk perangkap riak. Lebih baik kita tawaduk saja. Kalau hebat tak payah cerita orang tahu. Kalau kita datang surau, orang cuit, nampak Pak Haji tu, nampak jalan mengempor lutut gini, 2 tu. Iya orang. Dia tak payah cerita. Relax, bodoh. Orang lagi respect macam ni. Tengok Jamil bin Abu, relax saja. Dia tipunya lah tipah, dia tipunya. Kejap tampai sini. Dia buat bodoh je. Jamil. Ku sangkakan 2, rupanya 3. Kesian, kata rabai ya. Ini contoh ya kan. Yang penting jangan sombong, itu sajalah. Cuma peringatan, ingat, amalan yang disyariatkan tidak boleh kita tak buat kerana takut riak. Itu pula peringatan. Mungkin bila dah ceramah ni ada kalangan tuan-tuan cuak, sudah tak boleh dah pergi surau ni, ngapa pula? Macam nak riak dia, tak boleh ni. Ustaz ngapa riak masuk neraka kepala dulu, serik. Supaya pilih main rumah je lah. Jangan. Itu talbisul iblis. Iblis dia kacau pula. Kita dah elok pergi surau, dengar ceramah riak jadi takut, terus cancel. Bang tak pergi surau dah. Takut riak. Kakak lih kau jumpa orang buat basikal ke, kau riak pula dah. Tak, itu iblis pula mengacau kita. Lawan saja. Sebab ibadat yang disyariatkan teruskan saja untuk diri kita. Dan yang kedua, jangan judge keikhlasan orang. Itu kena ingat. Kita buka Facebook, tengok dalam wall berceramah ke, orang berceramah dia cerita ramai penonton ke, dia pergi bantu rumah orang ke, bagi beras ke apa ke. Jangan kita judge. Ni nak tunjuk ke orang lah ni. Ni nak sombong. Macam ustaz cakap itulah, ni ada dah ciri-ciri tu, ada dah ni. Ni dah ada gaya-gaya dia. Jangan. Sebab kata Abu Sa'id Al-Khudri, inni lam umar an unaqiba ala qulubin nas wala asyqu butunahum. Kata Nabi, aku tidak diperintah untuk nak selidik ataupun periksa hati manusia. Dan bukan kerja aku nak membedah perut mereka, nak tahu apa niat dia. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ibnu Abbas. Jadi Imam Ahmad. Hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi kita nampak orang beramal, sangka baik sajalah. Jangan nak dia nak riak tu. Jangan, itu bukan kerja kita. Itu bukan kerja kita. Banyak nak terangkan dari masa tak mengizinkan. Kan ceramah lama sangat riak pula Jadi kita sekadar itu sajalah. Tak daya banyak kan dah buat jari begini kan, marah pula malaikat kan. Banyak puji-puji ni. Saya kira sekadar itulah saja sembang-sembang malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Marilah kita berdoa pada Allah. Moga Allah mempercepatkan ujian yang sedang melanda kita ini, demi untuk kita nak kembali mengimarahkan masjid surau kita seperti suatu ketika dulu. Zaman-zaman
2020 BC, before COVID before COVID. After COVID ni pening kepala lah. Saya ingat surau tuan-tuan je tabung golek, surau lain tak ada lah, tak berani dah. Golek tu hukuman tolong. Si ada sanitizer pada tabung tu. Tabung tuan-tuan je kalih betul ya. Lantaklah. Pandai-pandai lah. Surau lain tak berani lah. Masjid saya 20% kutipan kurang sebab tak boleh golek. Takkan masjid tak boleh tabung, nak agak orang pergi ke tabung tak ingin je. Nak suruh dia online tak ada lah reti orang pencen-pencen ni. Golek tu penting tapi tak boleh golek dah. 20% lah surut dia punya tu. Bila kita punya kutipan surut, program payah nak buat sebab program kita berjalan hasil sumbangan jemaah. Jemaah sumbang, kita panggil ceramah, panggil forum, seminar macam-macam. Bila kutipan kurang, utility pun kurang apa semua. Jadi tu yang susah sikit. Sama-sama lah kita bantu majlis surau. Sekadar itu kita tutup pertemuan ini dengan sedikit doa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.